Yang kelima pengelasan hadis. Maksudnya kita kelaskan hadis tu ada beberapa part dia. Okey, yang pertama percakapan. Aspek hadis yang penting ialah percakapan. Nanti kita tengok contoh. Percakapan iaitu sesuatu yang diucapkan oleh Nabi. Begitu. B, perbuatan, iaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Ini pun dipanggil hadis. Kejap lagi kita tengok maksud dia dan kita tengok contoh dia. C, pengakuan atau persetujuan, iaitu diam Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarang. Ini maksud pengakuan dan persetujuan. Yang keempat dipanggil sifat, iaitu perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah SAW. Inilah 4 yang aspek penting dalam hadis. Baik, kita tengok contoh dia. Inilah contoh dia. Adik-adik nak tengok maksud dia, adik tengok dalam buku teks. Okey, buku teks ni Okey, tengok yang pertama. Okey, pengelasan hadis. Yang pertama percakapan. Tengok nombor 1. Okey, nombor 1 percakapan. An Abi Hurairah, dia asalnya hadis, ambil pendek ni. An Abi Hurairah, an Nabi SAW qala wal haya'u syu'batum minal iman. Apa maksud dia? Terjemahan dia, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Rasulullah bercakap lah. Percakapan Nabi. Apa Rasulullah kata? Malu itu satu cabang daripada iman. Itu dari segi percakapan. Okey, itu aspek yang pertama. Kita tengok perbuatan. Perbuatan ialah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Adik tengok sini. Anas bin Malik radhiyallahu an yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma. Hadis Bukhari. Apa maksud dia? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yang bagi tahu, dia yang terangkan. Dia nampak Nabi buat dan dia terangkan apa Nabi buat tu. Itu dipanggil perbuatan Nabi. Dia kata apa? Berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Sahabat tengok Nabi buat dan sahabat ceritakan apa yang Nabi buat tu. Begitu. Baik, yang ketiga, pengakuan dan persetujuan. Okey, Dek tengok dalam hadis ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati inda Nabi wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya falyal'abna ma'i. Okey, hadis Bukhari, terjemahan dia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermain anak patung bersama-sama rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Okey, ini dipanggil sebagai pengakuan dan persetujuan. Begitu. Okey, seterusnya sifat. Yang sifat ni pula adik-adik, iaitu perkhabaran tentang sifat Nabi Muhammad SAW, kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah SAW. Kita tengok hadis ni. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud dia? Abu Sa'id Al-Khudri, dia mensifatkan Nabi tu. Nak bagi tahu Nabi berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sifat dia lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak gadis sunti di dalam biliknya. Ini apa ni? Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Baiklah adik-adik, selesailah tentang pengelasan hadis. InsyaAllah sekarang kita akan tengok pula perbandingan hadis.
Ustaz ni bagi carta ni supaya adik-adik dapat tengok perbezaan dia, apa yang beza, apa yang sama, jadi mudah kita tengok tu nampak kat mana kan. Okey, jadi perbandingan. Maksud dulu. Maksud perbandingan di antara tiga ni, Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Ni tiga ni. Jadi yang pertama maksud. Al-Quran makna dan lafaz daripada Allah. Okey. Hadis qudsi makna daripada Allah, lafaz daripada Rasulullah. Itu yang bila hadis qudsi ni dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lepas itu firman Allah. Lepas Nabi Muhammad bersabda, lepas itu firman Allah. Itu maksudnya makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah SAW. Okey, hadis nabawi makna dan lafaz daripada Rasulullah SAW. Faham ya? Okey. Kemudian ganjaran pahala. Untuk Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Itu kita tahulah hadis dia kan. Satu huruf dapat 10 pahala kebajikan. Okey, mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Hadis kursi dapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Hadis nabawi dapat pahala tak? Dapat. Mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Jadi hadis kursi dan nabawi ni samalah pahalanya. Okey. Martabat dia pula, Al-Quran ni macam mana? Sahih tanpa keraguan. Ni Quran, dia full stop orang panggil. Qat'i, dia tak boleh berubah. Dia mesti sahih dan keraguan tak ada. Sebab dia daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala solid. Dia daripada Allah Subhanahu wa taala solid. Begitu. Kemudian hadis qudsi terbahagi kepada hadis sahih, hadis hasan, dhaif dan maudhu'. Bila sebut hadis, dia takkan terlepas daripada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ataupun maudhu'. Jadi hadis nabawi pun mesti sama sebab dia hadis. Dia terbagi kepada sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Begitu. Kemudian keperluan berwuduk. Tengok pula keperluan berwuduk ni pula. Al-Quran wajib berwuduk. Ni hukum kan, kita tahu semua kan. Wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Ni Quran. Hadis kursi tidak wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Sama lah, hadis nabawi pun sama. Tidak wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Itulah beza hadis dengan Quran. Quran mesti kita nak pegang dia, kita nak bawa dia, kena wajib ambil wuduk. Tapi kalau hadis tak perlu. Begitu. Baik, habis selesai masalah ni. Okay, sekarang kita tengok contoh. Jom teka mana satu hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Quran. Kita tengok. Okay, yang pertama ni adik-adik. Ini hadis qudsi ke, hadis nabawi ke Quran ni? Pandai. Hadis? Betul hadis. Hadis tu betul lah. Hadis apa? Nombor satu ni. Hadis qudsi, pandai. Kenapa hadis qudsi? Pandai. Sebab last kali tu ada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Pandai adik-adik. Okay. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, setiap amalan Bani Adam itu baginya. Maksudnya setiap amalan setiap kita buat ni semua bagi kita, kecuali puasa. Kecuali puasa, kerana puasa itu untukku. Begitu. Ini hadis apa ni? Hadis qudsi. Sebab apa? Sebab selepas saja Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Itu je, nak kena hadis qudsi ni je. Lepas Rasulullah SAW bersabda, ada pula Allah Ta'ala berfirman. Allah SWT berfirman. Inilah hadis qudsi. Kita tengok yang kedua. Yang kedua ni apa pula adik-adik? Ni tadi hadis qudsi dah selesai. Tinggal dua je lagi lah. Quran ataupun hadis nabawi. Quran ke hadis nabawi ni? Pandai. Hadis nabawi. Kenapa? Sebab dah pandai tu. Apa tu? Okey, bagus. Pandai adik jawab. Rasulullah SAW bersabda. Bila Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Dia tak ada Allah Ta'ala berfirman selepas Rasulullah SAW bersabda. Dia tak ada Allah Ta'ala berfirman. Bila tak ada Allah Ta'ala berfirman, terus Rasulullah SAW bersabda, itulah hadis. Hadis nabawi. Alhamdulillah adik-adik. Jadi yang ketiga ni apa pula adik-adik?
Oh, ramai je jawab. Sebab apa, memang tak ada dah. Dia kursi dah ada, ada Nabawi dah ada, tinggal yang tu je. Apa dia? Tinggal firman Allah. Ini mula tak ada, qala Rasulullah SAW pun tak ada. Tak ada tu. Qala Rasulullah SAW tak ada. Ataupun Rasulullah SAW bersabda, tak ada. Terus kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila firman Allah Taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, surah Maidah ayat 38. Orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ini dipanggil firman Allah. Jadi bila firman Allah tak campur dengan qala Rasulullah SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, maka ia dipanggil sebagai Al-Quran. Jelas adik-adik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman pada adik, beri kepandaian, mudah ingat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik adik-adik, kita terus. Macam biasa adik-adik, bersama dengan Ustaz Mi, soalan kebat. Kita dah habis belajar, sekarang kita tengok soalan kebat adik-adik. Okey, Ustaz Mi bawa satu soalan kebat adik-adik. Mari kita tengok. Terdapat segelintir golongan yang mengakui bahawa mereka anti hadis. Anti hadis ni apa? Mereka ni menolak hadis. Tak percaya hadis. Percaya Quran je, hadis tak percaya. Begitu. Cadangkan langkah efektif bagi membendung penularan kelompok anti hadis. Cadangkan. Bila cadangkan ni adik-adik, itulah soalan kebat. Jadi kebat macam biasa adik-adik ada 4. Isi, huraian lengkap, kesimpulan. Selesai. Lepas itu kita kena ingat ayat sambung dipanggil sebagai suka. SUKA. Nanti Ustaz Mi akan beritahu SUKA itu apa. Kemudian kita ada satu lagi nak sambung kepada huraian lengkap, dipanggil CAK. CAK, CAK. Apa dia tu? Nanti kita tengok. Dan last sekali kesimpulan. Kesimpulan kena ada PIH, iaitu pendahuluan, isi dan huraian. Macam mana tu? Jom kita tengok. Baik. Cadangkan. Ini cadangan jawapan Ustaz Mi. Jadi kita cadangkanlah apa saja yang terfikir di otak kita sebagai isi dia. Isi dia. Jadi sini cadangan Ustaz Mi mengenakan tindakan yang tegas kepada kelompok ini. Ini isi. Jadi bila kita nak sambung ni adik-adik, kita kena ada ayat sambung. Itu yang tadi itu Ustaz Mi bagi satu formula, iaitu dipanggil suka. SUKA. Adik-adik nak guna supaya ke, S, U ke untuk, K ke untuk kerana, A ke untuk agar. Jadi kat sini Ustaz Mi pilih supaya. Bukan apa adik-adik, bila kita dah ada letakkan kata sambung tu, baru otak kita boleh bercambah. Supaya apa? Baru ada tanda tanya tu, baru otak kita boleh nak fikir. Kalau tidak, kita akan jam kat situ. Gitu. Jadi bila ada supaya apa? Supaya Ustaz Mi pun bagi jawapan, masyarakat menjadi takut untuk terjebak. Okey? Jadi yang relevan dengan isi. Jadi selesailah huraian kita. Contoh. Yang ni pula yang Ustaz Mi kata tadi, kaedah cak. Tum tum cak tum 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 cak tum 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 cak tum 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 cak. Kan? Cak. CAK, ambil yang cak. Yang tadi tu Ustaz Mi teringat masa Ustaz Mi bawa pelajar Ustaz Mi nyanyi nasyid kan. Tu intro dia. Tum tum cak tum 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 cak. Cerita itu pula. Okey, cak CAK. CAK, C tu contohnya. Adik-adik boleh gunakan ayat mula untuk huraian lengkap ni untuk kembangkan idea adik-adik, untuk jadikan benda tu tanda tanya apa dia, supaya adik-adik boleh fikir. Ada 3. Yang pertama contohnya, C. Cak, C contohnya. A akibatnya. Kemudian K kesannya. Jadi kat sini Ustaz Mi letakkan contohnya. Contohnya, dipenjarakan mereka dan diberi bimbingan akidah. Kan cantik tu kan? Kita boleh fikir macam-macam contoh kita boleh bawa sebenarnya. Okey. Kemudian yang terakhir, kita buat kesimpulan. Kesimpulan apa tadi Ustaz beritahu? PIH. P. Ini Ustaz Mi dapat daripada Ustaz Hamdan. Dia ajar Ustaz Mi. PIH, pendahuluan, isi dan huraian. Pendahuluan tu apa? Pendahuluan tu ialah kesimpulannya kita hendaklah. Ni pendahuluan. Dalam kesimpulan Ustaz Mi nasihatkan, ni cara Ustaz Mi lah, mesti tak boleh ubah kesimpulannya kita hendaklah. Mesti. Ini dipanggil pendahuluan. Bila kita buat je ni, pemeriksa dah tahu dah ini memang nak buat kesimpulan. Dia boleh ambil sebagai ini pendahuluan. Kemudian bawa kepada isi. Kesimpulannya kita hendaklah. Apa dia?
Isi dia apa dia? Berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Selesai. Jadi macam biasa nak sambung kepada huraian, macam tadi tu isi nak pergi ke huraian mesti ada ayat sambung kan? Ayat sambung. Ayat sambung tu apa? Ingat balik otak ni. Suka, S-U-K-A. Nak guna ayat sambung apa? S-U-K-A. Supaya, untuk, kerana, agar. Pilih. Jadi Ustaz Mi pilih kat sini agar. Agar apa? Agar hidup sejahtera dunia dan akhirat. Alhamdulillah adik-adik. Inilah dia soalan kebat. Jadi mudah-mudahan adik-adik dapat jawab, adik dapat praktik, adik dapat tengok balik. Dan adik-adik pakar. Dia bila banyak latihan, kita semakin mahir dan kita semakin menguasai. Begitu jugalah yang terakhir ni macam biasa dengan Ustaz Mi, latihan pengukuhan. Sila jawab kuis Google Form di bawah ni. Ustaz Mi buat untuk adik-adik, khas untuk adik-adik 25 soalan kuis Google Form untuk adik-adik jawab. Dan adik-adik jawab berkali-kali pun tak boleh adik. Kalau mula tu gagal, buat lagi sampai adik-adik dapat kuasai dengan baik. Sampai semua sekali betul, baru adik-adik punya penguasaan terhadap subjek ni ataupun tajuk ni lebih mantap. Begitu. Jadi tanya adik-adik dapat bersama Ustaz Mi dalam tempoh yang panjang jugalah. Kan, jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi supaya nanti kita dapat jumpa lagi adik-adik. Silaturahim kita juga panjangan dan adik-adik dapat lihat lagi Ustaz Mi punya video PDPC yang akan datang. Dan sampai berjumpa lagi adik-adik. Jazakumullah khairan. Jangan lupa komen adik-adik di bawah sana sebagai silaturahim kita. Assalamualaikum.